Assalamualaikum dan selamat pagi semua viewers dan penonton podcast Ngeteh Station. Okey, untuk episod kali ni, kita bawakan tetamu yang special untuk teman saya dalam studio podcast kita pagi ni. Di mana kalau kita tengok sebelum ni, episod kita mostly kita punya tetamu adalah dalam kalangan Mimos Berhad sendiri. Tapi kali ni kita bawakan kelainan. Bersama saya adalah YB Roziah Ismail, Ahli Parlimen Ampang. Terima kasih YB sebab sudi luangkan masa bersama kami pagi ni. Sama-sama, amat berbesar hati dapat datang ke sini. Ini pertama kali ke YB datang ke Mimos? Saya rasa beberapa tahun lepas saya pernah datang, tapi datang jemputan Hari Raya Aidilfitri. Tak adalah masuk dalam dan tengok sangat kan. Betul. Kita menerima jemputan tu dan kita hadir lah. Mungkin lepas ni akan ada lagi jemputan lain YB boleh datang. Sebab saya pernah jadi Exco Sains Teknologi untuk Selangor. 2008 hingga 2013. Atas kapasiti itulah saya dijemput hadir, insyaAllah. Okey. YB, kita tak nak buang masa. Mungkin kita boleh teruskan dengan soalan yang pertama. So, sesi podcast ni kita akan buat chill je lah. Santai macam tu. So, mungkin YB boleh kongsikan mengenai program Friends of Ministry Mosty dan bagaimana ia selari dengan visi YB untuk negara Malaysia. Okey. Kalau lihat saya dan kawan-kawan yang bersetuju untuk menjadi rakan kepada kementerian ini, pastinya kami ada satu harapan dan juga satu visi yang kami nampaklah. Tapi pada saya sendiri, sebagai orang yang dalam latar belakang sains, teknologi, saya rasa macam kita kena ada peranan di dalam mempromosi apa juga program-program dalam kementerian ini ya. Sebab tu Friend of Ministry ini satu platform yang bagus untuk kami ada expand sikit knowledge kami, dan kita nak tengok sama ada tugasan ataupun perancangan di bawah kementerian ini berjalan dengan baik, insyaAllah. InsyaAllah. Okey, mungkin YB boleh kongsikan mengapa penting untuk ahli parlimen menjadi communicator science ni, atau bagaimana kita boleh menjadikan topik STI ni lebih dekat dengan rakyat secara ringkas lah. Basically saya rasa peranan ahli parlimen secara umum, dia bukan kepada sains saja. Sepatutnya kita kena selari dengan hasrat kerajaan kan. Lagi-lagi kalau kita bercakap tentang Malaysia yang negara yang begitu pantas membangun dan sebagainya, sains ini salah satu subjek yang paling important untuk kita jadi promoters kepada ini kan. Jadi bila kita memahaminya dan kita faham polisi-polisi itu dibuat untuk apa, selain dia jadi peranan kami untuk semak dan imbang. Contoh macam baru ni kita bercakap tentang RMK 13. Jadi bila kita tengok kenapa tak capai lagi hasrat kita dalam bentuk sains dan teknologi ni, RMK 12, tapi kita nak rancang lagi. So kalau benda tu lambat, kita kena push sikit. Jadi sebab tu saya juga di mana-mana, bukan hari ini je, saya selalu kata menafaatkan ahli parlimen. Sebab ahli parlimen ini pembuat dasar paling tinggi. Jadi kami boleh apa-apa yang terlepas pandang oleh kementerian, kita boleh cadangkan. Ada yang mungkin kita rasa lari sikit daripada perancangan, kita betulkan balik. Jadi tapi bagi saya lah personally, sains teknologi ni ataupun keperluan sains ini memang amat-amat diperlukan lah. Diperlukan. Sampai sekarang kita berbicara tentang perlunya STEM kembali semula di dalam pendidikan negara kan. Jadi saya rasa kita tak mau kehilangan benda ni, sebab kita patutnya berlari ke depan. Bukannya kita pos di mana-mana lah. Setuju tu, saya setuju. Alright, okay. Saya juga difahamkan YB telah diamanahkan untuk memberi fokus kepada My Genome ataupun bioteknologi bersama dengan NIBM Okay. Setelah dengar taklimat dan lawatan ke kampus Mimos hari ini, mungkin YB boleh kongsikan pandangan bagaimana Mimos dapat memainkan peranan penting dalam lanskap inovasi digital serta menyumbang terhadap agenda STI nasional ini sendiri. Sebenarnya Mimos boleh berperanan dengan baik lah, dengan baik. Walaupun saya ditugaskan untuk menjaga atau melihat tentang My Genome tu kan, lebih pada biotech kan, bioteknologi. Tapi pada saya as a whole, Mimos perlu dinampakkan orang kata kapasiti yang sedia ada ini sebagai salah satu platform penting untuk dimanfaatkan, bukan saja
dalam urusan kerajaan, tetapi pada saya rakyat atau di luar sana perlu menampakkan MIMOS ini satu platform ataupun alat untuk mereka cepat menggarap apa keperluan negara itu. Sebab saya rasa MIMOS satu agensi ataupun vehikel kerajaan yang nampak benda ni cepat, jadi kita perlu menafatkanlah sama ada fasilitinya, sebab ada kepakaran mereka di dalam ini. Dan yang paling penting pada saya, nama MIMOS itu kena selalu disebut lah. Betul. Kita sekarang ni tengah cuba promote sikit dekat social media. Sebab kadang-kadang kalau ahli parlimen sendiri belum faham sepenuhnya tentang MIMOS, apatah lagi orang yang biasa, tidak di dalam bidang ini. Tapi pada saya, pandangan saya hala tuju yang terbaik, sebaiknya MIMOS ini kita bawa ke sekolah-sekolah, ke komuniti untuk mereka faham fungsi dan peranannya. Dan bagi pihak kerajaan pula atau kementerian, saya harap sangat supaya jangan pandang remeh tentang platform MIMOS ini, ya, atau vehicle MIMOS ini adalah sepatutnya mereka ambilnya sebagai rakan kongsi yang baik, ya, supaya apa-apa keperluan sains dan teknologi ini pada saya refer pada MIMOS, dan mereka ada kepakaran. Saya lihatlah tadi sudah perbincangan, anda ada serba kepakaran yang ada. Saya rasa rugi kalau kita tak menafaatkan. Ya, selalunya orang nak tengok kepakaran ni mungkin masuk kat universiti dan sebagainya. Tak ya. MIMOS sudah cukup untuk memberi anda satu ruang yang baik lah, insyaAllah. Saya setujulah dengan YB cakap tadi, sekolah-sekolah, komuniti pun sebenarnya kita dah mula MIMOS sekarang kita dah mula terima visit daripada sekolah dan juga badan-badan di luar sana lah sebenarnya. Dan saya nak sebut, saya cadangkan supaya MIMOS merakyatkan sains dan teknologi. Okey, kita boleh tu. Kan? Nanti kita saja kat Dr. Syuk. Jadi kalau kita rakyatkan semua kita ni, kita tak rasa kekok. Rakyat tak rasa kekok nak berdekat dengan sains dan teknologi. Saya pernah pergi negara luar berkaitan dengan apa yang MIMOS buat, R&D dan sebagainya. Mereka bermula dengan di tadika lagi ataupun di prasekolah lagi. Ya, umum 3 tahun 4 tahun dia allow the people ataupun anak-anak untuk bermain dengan R&D, untuk explore dan sebagainya. Dan dia buat pertandingan. Sampai tak terjangkau ke akal fikiran kita, budak tu kecil lagi, boleh ke kan? Tapi mungkin YB tahu yang kita ada MIMOS Junior Academy. Sekarang pun kita dah start lah melalui STEM tu. Kita dah start. Itu maksud saya, jangan ianya hanya di peringkat di orang tertentu je yang tahu, tetapi bawa keluar, rakyatkan benda tu supaya semua orang rasa bukan saja peluang, dia rasa macam saya nak terlibat. Macam tu. Okey. Mungkin kita boleh bawakan kepada Dr. Syuk nanti. InsyaAllah. Dia dengar tu nanti. Dia dengar tu. Okey. Kita nak tanya sikit lah dengan YB. Pesanan. Macam YB tahu, sekarang ni generasi Z ataupun generasi Alpha ni, diorang ni cepat tahu dengan teknologi, dengan sains ni adalah part of their life kadang-kadang. Bukan dalam pembelajaran je. Dekat social media pun diorang boleh jumpa semua tu maklumat kan. So mungkin apa pesanan YB kepada generasi muda Malaysia ni tentang peranan mereka dalam membentuk masa depan STI negara? Okey, pertama saya nak pesan kepada generasi yang tak kira Z ke Z ke Alpha ke Beta ke mana kan. Semua. Kena ingat yang teknologi ini adalah solution for our problems. Kita nak selalunya dengan menggunakan teknologi ini dia akan menyelesaikan banyak perkara. Jangan jadikan pula teknologi ini masalah pada kita. Betul. Jadi contoh dengan dunia jadi digital, AI, ChatGPT, mudahnya kita komunikasi, tapi jangan gunakan teknologi itu untuk menjadikan masalah kepada kehidupan kita. Sepatutnya menyelesaikan masalah. So go for the positive things, positive perspective. Jangan pergi ambil benda yang negatif. Itu saya rasa firewall kita. Betul. Firewall. Tak kira lah anda generasi mana. Firewall tu penting supaya kita tahu menilai, tahu memanfaatkan teknologi, dan kita harap dengan teknologi menyelesaikan banyak masalah manusia. Itu penting. Okay. Saya mesti setuju dengan yang tu. Okey, kita tak nak buang masa dah YB lagi. So mungkin kita akan pergi sedikit soalan orang kata ringan lah, pantas dan ringan gitu. Mungkin kalau YB boleh kongsikan lah sepanjang YB terlibat dengan sains dan inovasi sebelum ni, boleh kongsikan satu penemuan sains atau inovasi teknologi yang YB paling teruja.
Mungkin salah satu, mungkin banyak, tapi mungkin ada salah satu yang YB nak kongsikan dengan viewers kita. Saya tak katalah yang teruja sangat kan, tetapi saya impress. Saya impress yang paling terdekat dengan apa yang saya lalui lah. Saya sebenarnya cuba untuk melahirkan ramai wanita yang boleh berpendapatan. Contoh itu masalah saya, masalah yang saya cuba tengok. Tapi dalam tidak secara tak langsung, saya ada sekali saya wakil rakyat akan hampir 20 tahun kan. Kadang-kadang saya pergi melawat kawasan, saya dapati wanita ni untuk tambah pendapatan mereka, mereka semata-mata petang-petang kumpul kupas ikan bilis. Ya, dapatlah duit kan. Kupas ikan bilis ni renyah. Ya, renyah. So apa yang saya nak ceritakan, dengan izin Allah saya berjumpa dengan seorang sahabat ni. Dia minta saya, I dah invent lah satu mesin ikan bilis kan. Saya kata, mesti besar ni kan. Saya kata, tak, can you do smaller size kan untuk kegunaan komuniti sikit-sikit kan. So Alhamdulillah dia dah okey. Yang impress saya, dia manage untuk buat mesin ikan bilis, kupas ikan bilis mengikut saiz yang berbeza. Dan ianya amat kecil, dan saya kata why not buat benda ni lebih sempurna, dan akhirnya nanti boleh benda ni berada di setiap rumah di dalam Malaysia kan. Dan dia orang kata affordable lah ya, untuk orang. So apa yang saya nak, sekarang saya sebut tadi, teknologi, inovasi, kreativiti ni dia sebenarnya penyelesai masalah kita. Jadi dalam pada itu saya telah pun pergi ke kilang dan tengok bagaimana. Saya rasa macam dah kita linkkan dengan usahawan. Peminat nasi lemak mesti sukalah kan, sebabnya ikan bilis yang fresh dan sebagainya, dan tak perlu masa yang banyak. Kalau dulu kita boleh kupas 200 gram 1 jam ya, untuk saiz yang sederhana, tapi sekarang 5 kilo 1 jam. Banyak so pendapatan boleh bertambah lah. Boleh tambah. So itu saya rasa saya tak adalah nak cakap pasal penemuan yang terlalu besar, tetapi small, tapi dia membantu orang kata. Maknanya dia menyelesai masalah pada banyak orang yang nakkan benda yang sekarang orang zaman sekarang nak organik, nak fresh dan sebagainya. Jadi saya rasa sesuai lah untuk saya sebut benda tu di sini, kebetulan pula ditanya. Dan mungkin nanti bila YB ada peluang untuk melawat lab-lab kami, YB boleh tengok lagi kita punya inovasi. Mesti lagi teruja saya. Mungkin kali teruja. Mungkin next podcast boleh kongsi dengan kita. Ya, betul-betul. Tapi pada saya, satu je pesanan saya lah. Kadang-kadang bila orang bercakap tentang teknologi, inovasi, dia pun rasa mahal. Betul. Dia rasa macam terlalu banyak kena invest, orang kata. Ya, invest. So mungkin MIMOS atau pihak-pihak tertentu, sekarang saya sebut pasal perkataan merakyatkan tu, sebagai bagaimana kita ada facilities dan bagaimana kita bagi peluang pada mereka yang nak membuat inovasi ataupun teknologi ini, dia manfaatkan apa yang kita ada supaya memudahkan pihak-pihak tertentu. After all, this is a government budget dan sebagainya. Mungkin ada keperluan itu kan. Dan masa yang sama, pemimpin masyarakat kena tahu peranan MIMOS. InsyaAllah. Saya setuju dengan yang tu, YB. Okey, kita teruskan dengan soalan yang terakhir lah. Ingatkan dah habis. Ada lagi satu soalan terakhir. Kita just nak macam fun-fun sikit lah. Kalau YB boleh kuasai satu bidang sains ataupun teknologi secara serta-merta macam sekarang ni, apa bidang ataupun teknologi tu? Apa ya? Sebab saya datang daripada latar belakang civil kan. Kalau boleh saya nak buat rumah tu cepat lah. Kan? Okey, saya setuju juga tu. Masalah kalau kita tengok di Kuala Lumpur, di Selangor, kita tengok ramai orang datang menginap, nak menginap di Selangor, tempat-tempat ni, tapi satu, harga rumah mahal. Lepas tu kalau boleh teknologi itu bukan saja cepat dan murah. Betul. Supaya harga rumah yang affordable kepada masyarakat, sama ada nak beli nak sewa tu cerita lain. Betul, kan? Betul. Jadi tak adalah sekarang ni masa menunggu dan sebagainya. Jadi kalau boleh, selain pada IBS yang ada sekarang ni, kita ada modular tu. Kalau ada lagi teknologi-teknologi yang kita boleh buat
Saya rasa itu penyelesaian masalah asas manusia atau masalah asas warga yang paling penting, insyaAllah kan. InsyaAllah. Saya tertariklah dengan jawapan YB ni sebab tak terfikir. Tak terfikir kan YB akan cakap nak rumah siap cepat. Menariklah. Mungkin benda tu sesuatu yang baru untuk orang lain dengar juga. Okey, terima kasih YB untuk masa yang diluangkan. Walaupun perkongsian dari sesi podcast kita ni ringkas, tapi dia bermakna. Mungkin next time kita boleh buat lagi lama sikit. InsyaAllah, boleh. Boleh. Okay, YB mungkin ada kata-kata terakhir untuk viewers podcast Ngetes Station. Kata-kata terakhir untuk hari ini untuk hari ini, pada saya, jadilah individu yang sentiasa mempunyai minda yang kreatif dan inovatif. Sebab apa? Sebab pada saya ia meraihkan fungsi manusia itu dijadikan. Jadi di situlah nanti akan melahirkan rakyat Malaysia ataupun negara Malaysia yang akan berkembang dengan baik. Dan jadilah rakan teknologi. Jangan jadi kita takut dengan teknologi ataupun perkara-perkara yang kita belum kita tidak begitu mahir ataupun tidak faham. So itu saja. Jadikan teknologi